Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatu Ilmi binti Zamri bernombor metrik 19BI 01105. Jadi saya akan mengulas tentang kes Renalink KL Sdn Bhd lawan Datuk Dr. Harnam Singh tahun 1997 2MLJ 373. Jadi kes ini berkenaan kacau ganggu persendirian. Jadi kacau ganggu persendirian boleh ditakrifkan sebagai suatu gangguan terhadap kegunaan atau kenikmatan seseorang ke atas atau berkaitan dengan tanahnya. Jadi jenis-jenis kerosakannya yang pertama adalah ketidakselesaan peribadi. Contoh ketidakselesaan peribadi ni seperti macam defendant telah memasang radio dengan volume yang sangat kuat pada setiap malam sehingga menyebabkan tidur plaintiff terganggu. Contoh yang lain adalah habuk yang dikeluarkan oleh kilang telah menyebabkan kilang defendant telah menyebabkan plaintiff mengalami batuk-batuk kering. Jenis kerosakan yang kedua pula adalah kerosakan fizikal terhadap tanah. Contoh kerosakan fizikal kepada tanah ni macam akar pokok ataupun dahan pokok defendant telah masuk ke dalam tanah plaintiff sehingga menyebabkan pagar rumah plaintiff rosak. Betul. Jadi saya akan menerangkan berkenaan watak-watak terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya akan menerangkan juga bahawa kedua-dua watak ini terlibat dalam amalan perubatan yang terletak dalam bangunan yang sama tetapi pada tingkat yang berlainan. Jadi yang pertama adalah Renalink Kuala Lumpur Sdn Bhd. Jadi Renalink Kuala Lumpur ni adalah klinik rawatan ginjal yang menjalankan rawatan-rawatan hemodialisis. Rawatan hemodialisis itu apa? Rawatan hemodialisis adalah membersihkan darah dengan mengeluarkan sisa toksin, lebihan garam dan cecair daripada badan pesakit. Jadi Renalink adalah perayu ya. Jadi perayu ni menyewa premis di tingkat atas bangunan tersebut. Di tingkat atas dalam bangunan tersebut. Seterusnya, watak yang kedua adalah Datuk Dr. Harnam Singh. Datuk Dr. Harnam Singh merupakan responden di dalam kes ini. Jadi, beliau merupakan pengusaha sebuah klinik dan hospital yang berkepakaran ENT, Eyes, Nose and Throat. Jadi, premis responden ni telah beroperasi 18 tahun lamanya di tingkat bawah bangunan yang sama. Jadi, di sini saya menunjukkan contoh posisi bangunan tersebut ya. Jadi Renalink Kuala Lumpur Sdn Bhd menyewa premis di tingkat bahagian atas manakala Datuk Dr. Harnam Singh yang mengusaha ENT klinik ni menyewa selama 18 tahun menyewa di tingkat bawah dalam bangunan yang sama. Seterusnya adalah fakta kes. Jadi fakta kes ini adalah responden mengusahakan sebuah klinik dan hospital manakala perayu pula mengusahakan pusat rawatan hemodialisis. Jadi isu kacau ganggu atau konflik mula timbul apabila responden menuntut bahawa dia mula tidak selesa berada dalam premisnya yang disebabkan pengeluaran asap yang berbahaya daripada premis perayu iaitu gas formalin dan renalin. Dan gas-gas tersebut telah menyebabkan kesan yang tidak baik kepada kesihatan staf dan pesakit di premis responden iaitu mengalami masalah kulit, keradangan mata, merah-merah dan sebagainya, bengkak, pening kepala dan susah bernafas. Jadi responden membuat tuntutan atas staf kacau ganggu dan Hakim di Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa perayu ditanggungjawabkan bagi kacau ganggu. Perayu juga dikenakan ganti rugi sebanyak RM40,000 Malaysia dan suatu injangsi berkekalan bagi menghalang perayu daripada melakukan kacau ganggu tersebut. Pada kes kali ini, perayu telah merayu di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan tersebut dan membangkitkan 3 perkara iaitu yang pertama, selepas penghakiman Mahkamah Tinggi, mereka telah mengalihkan bahan-bahan yang dikatakan memberi kerosakan kepada kesihatan itu daripada premisnya. Kemudian, memasukkan affidavit daripada saksi kedua responden di perbicaraan untuk meminda satu bahagian daripada nota keterangan yang telah dicatatkan oleh hakim perbicaraan bahawa apa yang dinyatakan oleh perayu adalah tidak tepat. Dan yang ketiga, mengemukakan keterangan yang selanjutnya daripada seorang yang dikenali sebagai Dr. Abdul Rahim yang telah memberikan laporan lebih kurang 8 bulan selepas hakim yang bijaksana menyerahkan keputusannya. Isu kes ini adalah sama ada perayu boleh merayu pada mahkamah untuk melupuskan injangsi itu atau tidak. Penghakiman mahkamah memutuskan bahawa mahkamah menolak rayuan perayu.
Jadi, Hakim Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan perayu kerana berdasarkan mana-mana keterangan yang baru, jika injangsi hendak dilupuskan, maka kemudaratan kepada responden akan menjadi kenyataan. Iaitu bahawa perayu, dia akan bebas untuk sekali lagi membawa bahan-bahan yang menyalahi itu ke dalam premis tersebut. Yang kedua adalah permohonan untuk membetulkan keterangan defense witness. Dua adalah bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak wajar. Yang ketiga adalah permohonan untuk kemukakan keterangan Dr. Abdul Rahim tidak memenuhi ujian yang diperlukan bagi mengemukakan keterangan kerana keterangan yang kini cuba untuk dikemukakan mungkin telah diperolehi daripada saksi yang berkenaan di perbicaraan tindakan tersebut. Alasan yang seterusnya adalah rayuan ini berpaling kepada persoalan fakta yang sebenarnya berdasarkan kebolehpercayaan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di perbicaraan. Dan terakhir sekali, penghakiman sedang dirayui tidak mengandungi sebarang kesilapan yang mewajarkan campur tangan bidang rayuan. Jadi pendapat saya atau ulasan saya untuk kes ini, yang pertama disebabkan orang yang boleh menuntut kacau ganggu persendirian mestilah mempunyai hak ke atas tanah, maka tindakan responden untuk menuntut ganti rugi dan memohon injasi atau tegahan amatlah wajar bagi melindungi hak responden itu sendiri. Jadi maka bertepatanlah dengan memohon injangsi dan ganti rugi, maka responden dapat menikmati premisnya dengan baik. Yang kedua pula adalah seperti mana kita tahu bahawa tort ini bertujuan untuk mengimbangkan hak tuan tanah, maka kemunasabahan merupakan perkara utama dalam tort. Oleh itu, saya sangat bersetuju dengan keputusan Mahkamah Tinggi untuk mengenakan ganti rugi dan injangsi dan Mahkamah Rayuan yang telah menolak rayuan perayu. Jadi ini menunjukkan bahawa pengiktirafan mahkamah yang hak responden telah dilanggar.